Ya Allah, Astaghfirullahaladzim alladzi la qayyum Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang untuk kesekian kalinya masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk bersama-sama pada pagi ini kita bersama dalam kuliah khas online. Pada pagi ini kita ditaja oleh hamba Allah sekeluarga Pendang Kedah. Tajuk yang diketengahkan ialah tawakal pelengkap iman. Allah Subhanahu wa berfirman dalam Al-Quran, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman mengungkapkan lan yusibana, katakan olehmu wahai Muhammad, bahawa tidak menimpa kami melainkan apa yang Allah telah tuliskan kepada kami. Allah itu disebut dengan huwa maulana, dialah Tuhan kita. Untuk itu maka kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang mampu untuk bertawakal hanyalah orang-orang yang beriman. Apa makna tawakal? Tawakal maknanya bersandar hati kita kepada Allah, bahawa yang memberi manfaat ialah Allah, yang memberi mudarat juga ialah Allah. Itu makna tawakal. Beriktimad ataupun bersandar hati kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahawa yang bagi manfaat dan juga yang memberi mudarat ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dan tawakal ini tidak sama di antara seseorang dan seseorang. Walaupun diperintahkan oleh Allah untuk kita bertawakal, tapi tawakal itu ialah suatu perkara yang subjektif, tak boleh nak ukur. Tapi praktikal kehidupan seseorang membuktikan tawakalnya tinggi. Tapi berapa peratus, itu tak boleh ukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin seseorang itu sudah kata dia bertawakal, tapi untuk seseorang yang lain kata orang yang dikatakan sudah bertawakal itu dia masih belum bertawakal, sebab dia mengukur kepada tawakal yang ada dalam diri dia. Sebab tawakal tidak sama di antara seseorang dan seseorang. Orang yang iman dia kuat, tawakalnya pun kuat. Orang yang tawakalnya lemah, sebab imannya lemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka inilah situasi yang kita sedang berada pada hari ini, iaitu lemahnya umat Islam bertawakal, sebab lemahnya iman di dalam hati dan juga dada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di sana ada manusia yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bergantung dengan asbab lebih daripada dia bertawakal kepada Allah. Tawakal maknanya bersandar hati kita kepada Allah. Contoh, kita lemah. Bila mana kita lemah, kita nak menongkat. Ataupun kita nak bersandar. Contoh, macam dengan lampu ni, tiang tu. Tentulah kita hak lemah kalau bersandar kita itu kepada suatu yang lemah, tumbang juga kita. Tapi macam mana kalau kita bersandar di dinding ni? Tentulah kita boleh bertahan sekalipun kita lemah, sebab yang kita bertongkat, yang kita bersandar itu kuat. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang beriman hendaklah bersandar hatinya kepada Allah, sebab Allah ialah zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Sebab ialah makhluk dan sudah pasti oleh kerana dia makhluk, dia ada pencipta dia. Sebagai contoh ubat. Ubat tak pernah menghilangkan penyakit. Ubat tak pernah menyembuhkan sesuatu penyakit. Tapi kita mesti mengambil jalan asbab. Sebab memang dah Tuhan buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah SWT hanya akan memberi melalui jalan sebab. Allah boleh bagi kita sembuh penyakit, tapi kita kena makan ubat. Tapi salahnya bila mana kita bergantung dengan ubat. Bila mana kita bersandar kepada ubat, itu salah. Maknanya seseorang yang makan ubat, bergantung dengan ubat, bila sebut dia salah, berarti dia berdosa. Sebab Tuhan suruh kita bertawakal kepada dia saja. Tiba-tiba kita bertawakal pada ubat, Tuhan marah. Sebab tu Allah sebut, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah
maka hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Perintah tu. Maksudnya, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita orang beriman, kita mesti bertawakal kepada Allah. Kita mesti bergantung pada Allah. Kita mesti menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita tak ada apa. Kita lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertawakal kepada Dia. Sebab Tuhan tahu kita demah, kita lemah. Dan Allah menyebut tentang betapa lemahnya kita. Allah sebut khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia itu dalam keadaan lemah. Dha'ifa tu dia panggil sirah mubalarah, tersangat lemah. Dicipta manusia itu dalam keadaan yang tersangat lemah. Jadi oleh kerana kita tersangat lemah, maka sedarlah diri kita tersangat lemah. Masalahnya, kita lemah tapi tak berasa lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tak berasa lemah, maka kita bergantung dengan diri sendiri. Bila bergantung dengan diri sendiri, jadi ingatlah bahwasanya kita sedang duduk dalam kemurkaan Allah. Selagi mana kita tak lepaskan diri daripada situasi ini, selama itulah berdosa sampai mati. Maka sebab itu, perkara pertama, kena kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Agama ni yang pertama sekali kena kenal Allah. Jadi macam mana kita nak kenal Allah? Kita nak kenal Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah, melalui sifat Allah. Alam ini penuh dengan perbuatan Allah. Jadi ambillah iktibar terhadap semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dalam perkara yang berkaitan dengan musibah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia ni, bila mana dia ditimpa dengan musibah, kalau dia tak rasa kerdil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti dalam dirinya tidak ada sifat kehambaan. Cuba tengok macam banjir, angin yang melanda dunia pada hari ini. Tengok tak seseorang di China yang angin tolak dia sampai dibawa angin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok tak kereta di China dihanyutkan oleh air. Tak tahu berapa ratus ataupun ribu orang mati sebab terperangkap dalam banjir. Kereta bawa pergi macam tu ya. Dan tak kurang juga yang kereta dibawa ke tengah laut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah juga bila mana mai angin. Bila mana mai angin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ataupun makhluk yang dilihat seperti kuat, seperti bangunan dan sebagainya, akan dilihat seperti debu yang berterbangan saat diterbangkan oleh angin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya semua ni mai ialah untuk mengajar kita tentang tawakal. Nampak tak kata betapa lemahnya kita, betapa lemahnya makhluk-makhluk dia, betapa kuatnya dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita tengok, kita faham kuasa apa yang sedang buat ni, yang sedang menolak ni, yang sedang melakukan ni. Walaupun berlaku di negara-negara yang bukan Islam, tapi kita orang Islam kena mengambil iktibar di atas itu.
Orang bukan Islam, tak kiralah di mana berlaku bencana alam ni, mereka tak tahu siapa yang sedang memperlakukan itu pada mereka. Kita orang Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah pasti kita kata Allah yang buat dan dia melakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang beriman kena sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh COVID yang melanda ni, kalau KKM sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerajaan bagi satu kuasa yang besar pada KKM nak menangani isu COVID ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sampai bila pun tak akan tamat wabak yang melanda kita. Kalau kita orang beriman, falyatawakkalil wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Maksudnya pihak berkuasa, kerajaan, KKM, Allahumma salli ala Muhammad, ni kita tak pi WHO, sebab WHO ni level lain. Ni level kita orang Islam ni. Hatta KKM sekalipun, kita tak baca orang doktor India, kita tak baca doktor Cina, tak baca doktor lain, baca doktor Islam. Kita boleh mengenakan pelbagai SOP, tapi berpegang pada SOP semata-mata ialah seperti kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berpegang dengan rumah labah-labah. Kamathil ankabut, seperti labah-labah membina rumah. Itulah perumpamaan yang mudah kita bagi kepada kalau berpegang dengan SOP semata-mata. Dan Tuhan ajak, semakin kita melebarkan SOP demi SOP, kes kita macam mana? Turun ke? Naik? Naik lagi. Dah hampa pandai sangat. Tapi kalau kita orang Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi sebenarnya bukan mudah nak kata suruh lepas praktik, nak pegang di hati. Sebab lepas telah didoktrin dalam kepala otak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni disiplin perubatan, ni disiplin kesihatan. Sebagai contoh, ujian makmal. Ujian makmal kalau buat macam ni jadi macam ni, buat begini jadi begini, ditanam satu doktrin. Jadi orang peganglah doktrin tu. Sebenarnya inilah kesalahan kita mengambil ilmu daripada yang bukan sumber asal ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ni sumber asalnya ialah daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab tu dulu-dulu pakar-pakar dalam bidang perubatan ke astronomi ke apa benda, semua dia lebih dulu dia mengaji, dia mengaji Quran, dia hafal Quran, dia mengaji hadis. Kita pergi ambil tengah jalan, kita kena jadi doktor sebab kita kata Ibnu Sina ialah seorang doktor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita tak siapa Ibnu Sina. Dia ahlullah, dia wali Allah. Walaupun dia tidak secara direct bertindak sebagai seorang doktor, dia guru pada semua doktor-doktor. Faham tak? Cuba baca Ibnu Sina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia guru pada semua doktor. Berarti dia adalah tanam dalam diri doktor-doktor terhadap akidah
keesaan Tuhan. Sebab dunia ni kalau kita tak tanam Tuhan, lama-lama dia pergi masuk terheret seperti mana orang yang main tepi pantai. Tepi pantai ni bila kita main tepi pantai, nanti kita akan ditarik masuk ke tengah laut. Itulah ibarat dunia. Dunia ni ibarat kata jangan cuba-cuba bermain api. Itulah yang dikatakan bahayanya dunia. Sebab tu dunia ni dia kena kait, dunia ni dia kena si pegang dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bagi anak kita berniaga. Kita orang berniaga, kita bagi anak-anak berniaga. Dan anak-anak berniaga ni kita kata, pandai berniaga tu. Dia kata bukan apa, turun mak, turun ayah. Dia bagi jawapan macam tu. Dia bagi jawapan tu dah salah lah. Yang mendorong dia jadi yang mendorong dia menjadi seorang ahli perniagaan ialah Allah. Tapi dia nak pegang tu juga. Saya darah berniaga. Ayah saya orang berniaga. Mak saya orang berniaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah bermakna dunia ni silap, dia akan tarik ke tengah laut dan tenggelamlah orang tu dalam dunia. Apa segala pun, hantar anak pergi sekolah. Hantar anak pergi sekolah. Cikgu di sekolah kena tanam. Kita kena mengaji kerana Allah. Dia bukan boleh tanam sehari, dia kena tanam berhari-hari. Hatta kalau 1000 tahun pun kita mengaji, kena tanam 1000 tahun mengaji kerana Allah. Akhirnya bila mana di sekolah, tak dibentuk macam tu rupa, maka terseretlah orang yang mengaji ni kerana dunia. Dia tak mengaji lagi kerana Allah. Tu saya kata, bolehlah kita bercakap pada para doktor dalam isu yang hari ini ni. Tapi tak semudah nak ditanam macam tu dalam jiwa mereka. Sebab mereka telah dibina sejak lama seperti mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita perkatakan. Maknanya nak jadi insan yang bertawakal ni, dia kena berhari-hari madrasahnya dibina. Dan sudah pasti, kalau guru yang tak bertawakal, dia tak boleh nak bagi anak muridnya bertawakal. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia saya cakap macam ni, lepas tu Menteri Kesihatan contohnya Datuk KJ, dia pun cakap macam saya bercakap, tapi dia pun tak pernah ada tawakal. Jadi para doktor dan semua tak akan mampu bertawakal. Sebab tawakal ni dia satu pemindahan daripada dada guru ke dada murid. Sebab dia akhlak. Tok guru yang tak sabar, walaupun dia mengajak tentang sabar, bahkan dia mengajak berjilid-jilid kitab tentang sabar. Sabar macam ni, sabar macam ni, sabar macam ni. Dia sendiri pun tak sabar. Anak murid tak akan faham makna sabar. Sebab dia satu pemindahan dari dada ke dada. Sebab tu orang dulu-dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang akan tanya, kalau dia ada ilmu, dia ulama, dia tok guru, orang tanya, guru dia siapa? Orang tak tanya, dia belajar di mana? Dia pondok mana? Tak. Kalaupun orang tanya, sebab orang nak tahu, tok guru, dia mengaji pondok mana? Sebab orang nak tahu, tok guru dia siapa? Inilah ilmu pengetahuan. Inilah tawakal. Inilah. Begitulah semua sifat-sifat pun. Sifat-sifat hati ni. Sebab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila ditanya siapa tok guru dia, orang pun beritahu, orang pun hangguk. Fahamlah. Dia macam ni sebab tok guru dia macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okey, ni tawakal. Bila tawakal, dia ada step ataupun peringkat-peringkat. Jadi kita kena mulakan dengan kita mengambil jalan asbab. Sehingga akhirat sekali kita dah boleh buang sebab, kita hanya bertawakal saja satu masa nanti. Tapi nak mula pi jadi macam tu, kita kena ambil sebab dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sakit, kena ambil ubat. Kalau nak berjaya, kena mendaki tangga kejayaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak menega, dia kena ambil daripada bawah. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. Daripada menega kecil-kecilan sampai menega. Daripada perniagaan kecil-kecilan sampailah ke peringkat yang lebih besar daripada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang tak mengambil jalan sebab, syarat tak mahu. Kita ni makam usaha, tapi kita tak berusaha, berdosa. Kita kena pergi cari makan, nak bagi anak bini makan, tapi duduk rumah tunggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti rezeki mai, sedangkan kita tak duduk di makam tu, berdosa. Kena pergi bendang buat bendang, kena pergi motong menurai kita, kena pergi cari makan. Sebab orang ni ada dua makam. Yang kedua dia panggil makam tajrid, yang kedua dia panggil makam asbab. Makam tajrid tak sama macam makam asbab, makam asbab tak sama macam makam tajrid. Siapa-siapa yang Tuhan bagi duduk di makam asbab, jangan duk fikir nak pergi duduk makam tajrid. Makam tajrid makam apa? Makam tak berusaha. Makam asbab makam usaha. Siapa-siapa yang duduk di makam tajrid, jangan duk fikir nak pergi makam asbab. Tak mana Allah letak kita, tentu kita duduk. Makam tajrid, makam tak fikir asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Sidi Abi Madian rahimahullahu ta'ala, dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk atas gunung. Dia duduk atas gunung, kerjanya beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan tak fikir, sebab dia duduk di makam tajrid. Orang lain duduk tutup pintu begitu. Orang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak makan kena usaha, pergi cari makan. Dia tak fikir bab tu. Dia fikir, aku nak mengabdikan diri kepada Allah. Tapi bila mana masa makan sampai, makan pun sampai. Pagi ada makan, tengah hari ada makan, setiap masa nak makan, makan dah. Seolah-olah seseorang yang duduk di makam tajrid ialah orang yang dah duduk dalam syurga. Dalam syurga ni nak apa? Mai makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Sidi Abi Madian rahimahullahu ta'ala dalam duduk buat ibadat tu, tiba-tiba mai terfikir, tengah hari lagi makan apa pula? Tengah hari lagi nak mai ikut mana pula makanan? Dia tak boleh fikir tentang tu. Sebab dia tak duduk di makam tu. Makam dia tawakal, serah diri pada Allah sepenuh. Sumber nak main makanan tak ada lah, tak baca lah.
Tiba-tiba tengah-tengah duduk semayang, mai sekok kijang. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kijang tumpu mai atas jadah dia. Dia tahu, ni ke? Dia ambil bekas. Letak di pundi-pundi, tak di bawah pundi-pundi susu kijang tu, dia pun nak perah. Bila nak perah, kijang tepih tangan dia. Salah senang. Tepih apa? Tepih pasal apa? Nak pegang susu, kena tepih. Lepas tu kata kijang, macam hang tak layak pegang susuku. Sebab hang tak bergantung dengan Tuhan. Hang tak bergantung kepada Allah. Hang tak bertawakal kepada Allah. Sebab hang ada fikir juga rezeki hang. Rezeki tak payah fikir. Itu kerja Allah. Kerja kita beribadah pada Allah. Itu sebenarnya. Itu maqam tawakal. Level paling atas sekali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Barulah menyesal. Ya Allah, aku minta ampun Tuhan. Di maqam tu tak boleh teringat rezeki. Maqam tu tak boleh membayangkan rezeki. Itu kerja Allah. Kerja kita kalau duduk di maqam tu, buat ibadat lah. Selagi mana ada kemampuan, kekuatan, buat ibadat, semayang. Sebab tu kata Sidi Abi Madian, at-tawakkul istibdalul harakati bisukun. Tawakal ialah menukar pergerakan dengan diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergerakan itu pergerakan hati. Sagi siapa nak bagi? Siapa nak hantar apa? Ni, dia fikir makhluk. Dia fikir rezeki nak main ke mana tu. Tu panggil pergerakan. Tukar pergerakan itu dengan diam macam ayat ni. Tenang ya hati. Ada, tak ada, alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Tak ada, alhamdulillah. Tak fikir rezeki. Adalah tu, insya-Allah. Kalau tak ada, aku mati. Kalau ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada, alhamdulillah. Otak tak ada, hati tak ada. Kadang-kadang benda ni Tuhan didik, Tuhan buat sampai jadi macam tu. Kadang-kadang dia mengusahakan nak jadi seperti itu. Dulu Tok Guru saya ada cerita. Dia ada satu orang kawan. Kawan dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni nak ajak tawakal ni. Dia kata, jom kita naik bukit. Bawa cangkui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pilah berdua atas bukit. Nak buat apa kawan ni? Sampai atas bukit, dia kata, kita sama-sama lah korek lubang. Nak buat apa korek lubang? Korek. Sampailah dalam sepediri ni, dia terjun. Dia kata, kambuh aku. Kambuh. Sampai takat ni, dia kata. Kawan tu kambuh. Dia kata, balik tinggal. Balik dengan cangkui. Tu dia mengajak nak bertawakal. Nak tengok Tuhan nak omai kut mana rezeki. Tu makan apa. Tapi hidup sampai hari ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tawakal ni dia ikut kekuatan iman. Ni di akhir zaman nanti. Kita nak berdepan dengan kuasa besar dunia. Mereka memiliki alat yang canggih-canggih. Umat Islam ada apa aja? Mereka memiliki teknologi hub.
Kalau mereka nak bagi kemarau, mereka bagi satu negara tu kemarau kontang. Kalau mereka nak bagi sebuah negara itu hancur, mereka boleh buat mai ribut lah, buat mai tornado lah. Nampak tak? Tornado mereka tu pelik. Ni berekor kau ni berekor kau ni. Orang mata lalu satu kan, mereka tu berekor tornado. Itu satu percubaan. Orang panggil macam orang negara yang ada senjata nuklear, dia uji senjata dia. Dia tengah luk mana-mana. Nanti dia boleh buat. Satu zaman Dajjal itu, Dajjal ni yang katakan dia boleh buat turun hujan, dia tu bagi kemarau. Bukan ada kuasa apa, dia makhluk macam kita, tapi dia menguasai teknologi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tahu tak zaman Dajjal kita tak perang pakai tak pakai M16, tak pakai Koshinko, tak pakai kapal terbang Sukhoi. Tu saya tahu lah, kalau canggih ni saya tak tahu lah. Kita pakai semua tu. Semua sistem yang berasaskan sistem elektromagnetik tak boleh pakai. Kapal terbang tak boleh terbang, komputer tak boleh guna, WhatsApp tak ada dah, handset lempak. Kita tahu tak zaman tu zaman perang pakai pedang. Hari ni yang katakan Yahudi telah mempersiapkan pedang daripada titanium. Siap lah. Kita ni pakai parang di rumah tu lah. Masalah sinema. Orang dah siap dia. Tahu tak pasal apa jadi macam tu? Sebab di zaman itu orang-orang yang perang dengan tentera Dajjal sangat kuat iman dia. Bila iman ni kuat, tawakal kuat, serah diri pada Allah. Lawan dengan lepas memang kita tak boleh lawan sekali ikut senjata. Lah ni kita tak tahu, kita serah pada Allah. Bila di kemuncak mereka menyerah pada Allah tu lah, semua sistem binasa. Pasal apa? Orang beriman tu. Patut orang Islam kena perhatiin kepada orang Islam. Orang beriman kena perhatiin pada orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah sebut, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang telah memperkuatkan engkau wahai Muhammad, dan dia juga memperkuatkan engkau dengan orang-orang yang beriman. Hari ini ujian demi ujian yang melanda kita ni untuk kita jadi seperti sepohon pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Sepohon pokok yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mai ribut, dia tak mudah tumbang. Walaupun ribut main kot ni, kita tahu tak, akar pohon besar ni, bila mana ku atas dia main kot tu, main kot ni, di bawah dia makin menyucuk dalam, dia pergi dalam lagi. Akhirnya habis ribut, steady ya biri. Itulah hikmah ujian. Ujian yang melanda umat Islam ni supaya kita memperkukuhkan iman kita. Jadi seperti sebuah pokok yang tak tumbang sebab kekuatan iman yang menunjang dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan mudah sangat mengalah dengan ujian. Mudah mengalah dengan ujian, berarti kita telah menyerah kalah sebelum masa yang sepatutnya. Orang dulu-dulu nusyiru bil manashir, dibelah kepala dengan gergaji. Wasullibu alal khusyuk, disalib di tiang-tiang. Tetapi mautatun fi ta'atillah
khairun min hayatin fi ma'siyati. Hidup, Allahumma salli ala sayyidina, mati dalam taat pada Allah itu lebih baik daripada hidup tapi menderhaka kepada Allah. Tetap. Sampai kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disikat dengan gergaji besi pun tetap pertahankan akidah. Ini kita kena bersedia. Nabi Allah Zakaria dikejar oleh kaum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lari sampai di sepohon pokok. Pokok tu terbuka. Dia masuk dalam pokok tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi iblis ni jahat. Dia tarik baju Nabi Allah Zakaria, bagi keluar. Bila kaum dia main, dalam pokok ke. Akhirnya pada ketika itu, mereka pun mula gaji daripada atas. Bila sampai di kepala, dia rasa dah gaji tu sampai. Ketika tu dia nak menjerit. Allah kata, hai Zakaria, hendak menjerit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hang menjerit, aku potong engkau daripada senarai para rasul. Jadi akhirnya, terimalah ketentuan Allah. Terbelah dua. Nabi Allah Zakaria. Maknanya, tu dipanggil kemuncak penyerahan diri. Habis Tuhan, tak ada lah diri aku. Aku serah pada engkau. Begitulah umat Islam di akhir zaman ni. Kita duduk di akhir zaman ni seperti kita duduk seperti makanan yang berada di tengah-tengah bekah ataupun talam. Orang nu cubit sikit, orang nu cubit sikit, orang nu cubit sikit. Itulah kita di akhir zaman. Jadi macam mana kita nak pertahankan akidah ni? Kemerbahayaan kita bergantung kepada makhluk ni. Kalau tak mampu bertahan dalam situasi itu, dalam situasi kena hijrah, larilah ke tempat yang gelap. Kita boleh pertahankan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Larilah ke tempat yang boleh kita mempertahankan akidah kita. Dalam masalah rezeki, Allah nak kena pergi lari pula. Di sana boleh ke nak kerja apa? Jawapan macam tu tak tawakal tu. Rezeki Tuhan di mana pun ada. Sebab Tuhan, aina tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu beradab, di sana ada Allah. Apa kamu takut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran Allah sebut orang-orang yang kata dapat macam mana kami cari makan, inilah cara kalau kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak kerja dengan kerja macam ni, habislah kami. Apa Allah sebut? Pernah dengar tak Allah sebut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Alam takun ardullahi wasi'atun, bukankah bumi Allah tu luas, fatuhajiru fiha, yang kamu boleh hijrah pi ke sana? Boleh jawab dengan Tuhan itu. Nak pertahankan akidah. Kalau Tuhan boleh terima, tak apa. Takut kalau Allah tak terima jawapan tu, jenuh lah jawab dengan Tuhan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maka tawakal ialah pelengkap kepada iman. Kalau orang ni semata-mata dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semata-mata dia beriman tapi dia masih belum bertawakal,
kesempurnaan imannya masih belum sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah hidup ni kena serah. Kena serah ni bukan serah separuh-separuh. Serah sampai habis. Sampai kita tak mentadbir lah. Yang mentadbir hanya Allah. Aku tak tahu Tuhan. Aku serah pada Engkau. Segi zahirnya betul lah. Betul lah macam orang duk kata begini. Tapi Tuhan, aku tak mau Tuhan. Aku tak tahu. Aku serah pada Engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam orang naik kapal terbang. Orang naik kapal terbang, dia punya percaya dekat pilot hak dia tak kenal. Dia kenal pilot. Kadang-kadang pilot tu habaq. Tu pun habaq nak sampai lah. Nak sampai destinasi dia habaq. Saya ni Farid bin sekian-sekian. Dia pun habaq ketinggian kapal terbang sekian-sekian. Kelajuan sekian-sekian. Dengar suara dia. Tu pun boleh percaya kat pilot. Sedangkan pilot tak kenal pun. No? Ni Tuhan kita yang kita kenal. Sebab kita boleh tak tawakal kat dia? Siapa tak percaya kat dia? Dia habaq. Dia tu Huwar Razzaq. Dialah Tuhan yang maha pengguna rezeki. Tiba-tiba tak percaya kat dia. Kata dia ialah pemberi rezeki. Dia bukan sembarangan pula. Dzu quwwatil matin. Punya kekuatan yang sangat hebat. Awak nak cari rezeki kita susah sangat lah. Dia yang maha kuat tu. Rezeki kita apa ada sangat. Hak tu Tuhan tak boleh bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sebab tu Tuhan marah. Orang yang tak cakna kat dia. Allah marah orang yang bunuh anak-anak sebab rezeki. Apa ayat tu bunyi ni? Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu sebab kamu takut fakir. Awak nak bagi rezeki tu siapa? Apa ayat tu bunyi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki kat kamu. Kami yang bagi rezeki kepada mereka. Ini Tuhan cakap tentang rezeki. Bila tak boleh kerja, kena buang kerja, fahamlah kata, tentu tak ada rezeki dah. Otak ni ada, orang Tuhan bagi akal. Buatlah kerja yang boleh mendatangkan rezeki. Fikir, nak buat kerja apa pula? Bila buat kerja yang bukan kerja yang kita duk kerja sebelum ni, lepas tu jangan bergantung dengan kerja tu. Bergantung dengan Allah. Kita kata contohnya, pergi buat apa? Buat kuih. Dulu pilot contohnya. Hari ni kena buang. Kapal terbang tak terbang. Sembang dengan isteri. Kita buat kuih. Abang, mana pandai buat kuih? Tak apalah, internet ada. Kita tengok internet. Apa-apa. Ada sikit modal lagi. Beli payung. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu meja sikit. Kita jual lah. Tak malu ke abang? Allah, nak malu apa? Kerja kita kerja halal. Pergi mereka. Tapi jangan bergantung dengan diri sendiri tu. Kena bergantung. Kita tu tak kerti mereka. Tak pandai mereka. Allah, Engkau maha mengetahui Tuhan. Kami tak ada ilmu langsung buat menega-menega ni. Tapi Tuhan, kami nak melangsungkan kehidupan. Engkau maha mengetahui, ya Allah. Doa munajat sebelum turun pergi menega. Pi serah diri macam driver yang
Seperti orang yang naik kereta, driver tolong bawa kereta. Salah. Jangan ganggu kerja Allah. Buat kerja kita. Kerja kita ialah rasa diri kita lemah, kita kerdil, tak ada apa, bodoh. Ni belah kita. Jangan kacau driver. Taklah kacau driver. Brek. Driver kata, aku tahulah. Nampak traffic light tu, lampu merah tu. Lama memang lebar tolak tendang turun. Kacau driver. Faham? Jangan kacau Allah. Tu kerja dia. Kerja kita. Lemah ni pihak aku. Ada seorang kawan saya. Dia kerja kilang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masa, rupa-rupanya pergi kerja kilang, sembahyang tak boleh. Dia nak sembahyang pun, dia sembahyang dalam bilik ayak. Bilik ayak tu kan dia ada tandai, lepas tu ada ruang sikit tu, tang singki tu, dia sembahyang tu. Toki Cina tak lagi sembahyang. Pendapat Ustaz macam mana? Saya kata, kita berhenti lah. Memang nak berhenti Ustaz. Dengar Ustaz kata keluar pada mulut Ustaz ya. Betul, saya tanya nak buat kerja apa? Dia kata saya nak kerja buat ice blended. Pandai lah. InsyaAllah. Apa lalatan? InsyaAllah ada sikit modal. Lepas tu dia cerita dia dah berhenti kerja dengan Cina tu, dan dia pun mula kerja jual ice blended di pasar malam. Pasar malam ni dia mula siang. 3:30 tu dah mula lah, orang penuh lah. Dia mula jual ice blended. Dan dia kata, pelik Ustaz, musim hujan pun orang beli. Tu mana? Dah serah pada Allah. Mak tak mau beli, tapi anak mengutum, mak nak ice blender. Mak beli ke lah. Nak riau sangat. Maknanya ada jalan, insya-Allah tak mati kan. Buat juga kerja. Salah sinar. Jadi cukup-cukuplah kita ni duk bergantung dengan makhluk sangat. Bergantung pula dengan Allah. Orang tak ada duit tak perlu minta kat orang pun. Kok tepi jalan tu, Pak Bo tu, dengan apa ni orang apa tu? Sayur apa? Kangkung. Ambil lah, pergi jual. Bukan dah siapa pokok jalan tu, Allah bagi tumbuh. Pergi jual. Rajin jalan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah rezeki ada. Lepas tu jangan tinggal Tuhan. Duha kena buat 4 rakaat. Waqi'ah baca malam sekali, siang sekali. Selawat kena ribu-ribu. Istighfar kena ribu-ribu. Temai Tapi kalau amal sekali dua, lepas tu menyumpak Ustaz, tak mai pun. Tak mai gila. Sebab hang pun tak sungguh. Hang pun main-main ya. Sungguh-sungguh tengok. Buat 40 hari cukup-cukup. Istiqamah. Mai. Ada seorang kawan saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ni dia ada keprihatinan terhadap kewajipan mengundi. Dia sebelum daripada masalah Sayyidina Muhammad pergi Mesir dah mendaftar mengundi. Saya ni pergi Mesir umur 18, tak wajib mengundi. Balik umur 26, barulah daftar mengundi, barulah mengundi. Dia ni subhanallah, bila dah nak mengundi di Malaysia ni, dia nak balik mengundi, dia kata satu undi, dia kata. Dia orang biasa, satu undi.
Tapi kalau orang untuk orang, kalau kita tok guru satu undi, dia tak satu undi, dia mungkin beratus undi. Sebab anak murid tanya, tok guru nak pangkal siapa? Kan? Dia balik daripada Mesir. Dia, isteri, anak seorang. Balik-balik mengundi, dah selesai tanggungjawab dan kewajipan. Soalan Sayyidina Muhammad, nak pi pula Mesir. Nak pi pula Mesir nak kena beli tiket. 3 tiket. Hari tu nak balik, adalah kotor-kotor boleh balik. Tapi bila nak pi pula ni, tak boleh pi. Sedangkan dekat nak periksa lah. Di Mesir tu. Jumpa seorang tok guru. Tok ni kata, ustaz, kalau ustaz nak pergi Mesir juga, ustaz baca 40 kali baca Yasin lepas mayang subuh. Yasin ni kita baca sekali baca berapa minit? 15 minit. Kalau 40, cuba kali tengok berapa minit. Berapa jam. Berapa? 700 minit. Berapa jam? Ha? 11 jam. Maksimum 11 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5. Dekat petang habis tu. Tapi dia baca, yalah tak tahulah berapa 40 tu, tak tahulah sampai petang ke dah. Dia buat 7 hari lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ni nak sedekah ke Ustaz sikit? Terima kasih. Lepas tu Assalamualaikum Ustaz. Dia kalau dapat duit, orang yang bagi duit dia tak kenal. Siapa orang bagi duit? Cukup sampai dah cukup duit dah. Buat pun tak sampai berapa minggu, berapa hari. Cukup duit beli tiket. Dia, isteri, anak seorang pergi Mesir. Dan duit tu cukup pula 6 bulan duduk Mesir. Pasal apa dia buat? Sanggup buat sebab serah. Tapi kalau kita tak buat, kita tak menyerah. Faham? Jadi baca yang situ asbab. Duit nak main tu untuk Allah. Guru kami Ustaz Ahmad Yusof, dia pergi India. Dia pergi di India, jalan dengan satu orang pelajar Malaysia di India. Pagi tu lepas dah nak naik bas, dia tengok jam subuh ni, dekat lah subuh dah ni. Bas tu perjalanan dia tu kira perjalanan nak pergi ke sebuah negeri lain daripada Bombay. Nak pergi negeri mana tak tahu. Salah Sayyidina Muhammad. Bila masuk tu sembahyang, Sayyidina Muhammad kata, subuh dah ni. Kita terus sembahyang tu. Kawan dia tengok, kita tak ada ni dalam hati dia, tapi tak berani untuk guru. Turun, hampak jadah, Allahu Akbar, sembahyang subuh. Tengah-tengah sembahyang subuh, bas mula bunyi dan mula berjalan. Beg atas bas. Saya mak tenang sembahyang macam biasa-biasa. Kalau kita tu tinggal sembahyang, khabat naik bas. Tenang, dia ni ya Allah Ustaz. Oi. Padahal dia duduk di India ya. Dia tolong susah hati bagi pihak Said Ahmad pula. Bas pun pergi, habislah. Cuma kat depan ada pasport ya. Bas tu pergi lah. Pas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah dulu. La ilaha illallah wa la syarika lahu.
Kawan ni kata, ya Ustaz, hati tu sak lalu baca tu. Tepi tak nak mana halal lah tu. Lepas tu, doa dulu. Betul, doa dulu. Doa. Lepas tu, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jom, tinggal baik. Nampak tak cara? Mereka pun tinggal baik. Lari, tinggal baik. Lari. Dan rupanya. Macam apa? Negara yang orang ramai sesak, mana baik boleh pergi laju. Sampai. Baik, ketuk pintu. Ya Allah, senang Ustaz tu. Tu tawakal. Serah pada Allah. Macam contoh Pak Sumit. Pak Sumit pernah pergi Mekah dengan satu orang kawan saya. Kawan saya ni, dia pergi Mekah, tujuan satu, nak khidmat kat Pak Sumit. Nak khidmat kat Pak Su, pergi Mekah. Semayang lah satu tempat di Jeddah sampai dah. Pak Su tak baik depan. Walaupun kita ni, walaupun wali pun kena usaha juga. Tak depan baik. Lepas tu tak belakang lah, dah wali kan. Tak depan. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, saya tak ingat jalan cerita tu. Tiba-tiba beg hilang. Beg hak tak depan tu hilang. Bakso tenang ya. Hak kawan ni susah hati. Ya Allah, macam mana bakso lalu Mekah ni silang beg ni. Kata bakso, tak apa. Ada. Kawan ni habis tak tahu nak abang macam mana ni. Tapi Tuhan tu, kita tak tahu hati perut kekasih dia. Serah betul. Sebab yang mentadbir urusan kita Allah, apa kita takut? Kita ni hamba dia. Tenang aja. Salah senang. Pernah sekali tu Kak Ufah pergi Mekah, pergi Mekah dengan ustaz lah. Waktu orang pakai ambil beg dia tak ada. Tapi hebat juga Kak Ufah. Dia boleh mencayak ni. Kita berpenin lah ni, macam tak ada beg ni. Kesian kat dia. Orang puan pula kan. Macam-macam. Sampai balik tak jumpa beg. Jadi lah hati perut tu lah. Hati perut kita tu macam mana dengan Tuhan. Pak Sumit tu akhir sekali, tempat yang sama, tengok tak letak beg, tak ada beg tempat tu. Tengok lepas berapa kali tengok, beg tu ada. Kok mana? Tu tengok tak ada, tengok kali yang berapa ada. Oh, ni Tuhan nak uji. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka di akhir zaman ni wajib kita memperkukuh dan memperkuatkan iman, sebab dari situlah berpunca mai semua tu. Tawakal dia mai, sabar dia mai, pertolongan Allah sampai. Semua luk tang iman. Iman dia macam kunci perbendaharaan dunia dan alam ni. Bila hati kita dengan Allah, semua kita akan dapat, insya-Allah. Benda yang tak dapat pun akan dapat. Apa segala, semua steady ya. Alhamdulillah. Sebab tu kata ulama, alhamdulillahi saydun, alhamdulillahi qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Alhamdulillah itu ialah qaidul lil mawjud, mengikat hadu ada. Maknanya mengucapkan alhamdulillah ialah seperti rantai yang ikat semua hadu ada, berarti tak hilang. Wasaidul lil mafqud, bahkan dia ialah mengumpan yang tak ada lagi. Tu alhamdulillah. Dengan Allah ni, bila mana kita kuat dengan Allah, yang ada tak hilang, yang tak ada lagi dia main, insya-Allah. Jadi perkuatkan
menyerah diri kita kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tentulah akan ada dan datang pertolongan Allah kepada kita. Maka hak inilah yang kita nak persiapkan untuk umat Islam di akhir zaman. Waktu mana kita akan berdepan dengan ujian yang lebih besar lepas ini. Orang yang lemah iman akan pergi pada kem Dajjal. Nak makan apa? Tak ada benda nak makan dah. Dia akan pergi merang ke kem Dajjal. Hanya kita, hanya orang yang kuat iman, sanggup demi akidahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mempertahankan tauhid dan akidahnya sahaja yang dapat bertahan ketika susah tu, insya-Allah. Orang pun kena ingat, zaman Dajjal esok hanya 10,000 orang perempuan saja yang selamat daripada fitnah Dajjal. Ustaz, 10,000 tu orang Malaysia semua, Ustaz? Satu alam. Bayangkan, satu alam ni dalam berjuta-juta trilion manusia, 10,000 orang perempuan selamat. Jadi harap-harap semua yang depan ni, yang bersama dengan kita ni, adik-beradik kita, Allah pilih berselamat. Maknanya hal ni masa kita nak belajar menanam akidah dalam diri kita, insya-Allah. Jadi itulah yang dapat sampaikan pada pagi ini. Dan kuliah demi kuliah kita ialah proses kita nak memperkukuhkan akidah dan juga keimanan. Yang terlebih penting ialah pengajian sebelum subuh. Walaupun dia sikit, 20 minit, 25 minit, tapi sikit itu cukup untuk masuk hari ni, sikit. Dan insya-Allah kitab kita pun dah post, Fathur Rahman. Cumanya tak sangkalah pula kata ramai orang nak mengaji. Jadi kita baru kontak dengan Kilang kemarin untuk cetak pula kali yang kedua. Jadi untuk minggu ni boleh mengajilah pada tempat kitab itu pada hari Rabu ni, insya-Allah. Untuk yang tak dapat kitab, sabarlah, tunggu kitab yang akan mai minggu depan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi mengaji sungguh-sungguh, niat supaya kita nak belajar macam mana kita nak menyemai dan menyuburkan iman dalam hati kita. Jangan pandang biasa benda ni, sebab pada mai fitnah esok habis, takut tercabut iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada pada penaja kita pada pagi ini, masalah Sayyidina Muhammad, iaitu hamba Allah sekeluarga daripada Pendang, Kedah, insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Moga Allah bagi kelimpahan taufik hidayah yang berpanjangan pada penaja ni, insya-Allah. Allah bagi iman yang kuat, Allah bagi tawakal yang kuat, Allah bagi segala-galanya, apa segala yang penting untuk mempertahankan iman di akhir zaman ini, insya-Allah akan dilimpahkan kepada penaja ini, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.